السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi. Alhamdulillah, kita dah selesai 2 bab, iaitu bantahan ke atas kasyaf dan beberapa bahagian berkaitan dengan kasyaf tu. Ada beberapa perkara ataupun isu lah dalam kasyaf tu dah kita bahas. Cuma ma'ruf dan maklum, bila mana dalam masyarakat kita ni sebut kasyaf, biasanya yang paling masyhur ialah kasyaf boleh tengok masalah orang tu. Maknanya bila mana satu orang tu disangka padanya ada kasyaf, kasyaf yang menjadi perhatian ialah dia boleh tengok diri kita ni, hubungan kita ni dekat ke jauh dengan Tuhan, kita ni tara mana kita punya amalan kita. Itu kita dah selesai yang tu. Selain daripada kasyaf-kasyaf yang lain ni ialah boleh berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam, boleh berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada secara sedar ataupun secara dalam mimpi. Mi'raj, ilham, ini semua bab-bab poin-poin yang duduk dalam kasyaf. Bab yang kedua ialah bantahan ke atas wajd. Wajd ialah keadaan bila mana satu orang tu dia kena wajd ataupun dia mendapat wajd. Ianya ialah keadaan dia tak sedar, dan itu ialah proses penerimaan ilmu dan turunnya ilmu kepada orang tersebut. Maknanya dia sebut satu-satu benda, perkataan-perkataan yang tinggi gaya bahasanya ataupun tak difahami oleh kebanyakan orang, maka itu disangka oleh sebahagian kelompok ni sebagai proses penerimaan ilmu, masdarut talaqqi. Kalau kita tengok dalam definisi yang dia sebut, wajh ialah sesuatu yang muncul dalam hati, dan orang yang dapatnya tu dia pun tak sedar apa yang dia terima tu, dan dia bukan benda yang buat-buat. Ianya juga disebut dengan sinaran yang ada dalam hati sesuatu orang, lalu dia melantunkan kata-kata dia, kata-kata yang merupakan huraian lah kepada satu-satu perbahasan ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan spiritual dalaman. Bab yang ketiga pada malam ni perbahasan kita ialah bantahan ke atas cara berdalilkan Al-Quran. Bagi yang ada buku boleh tengok. Saya rasa saya bagi buku sini 100 dulu. Kemana menghilang 100 buku tu? Tuan-tuan kena jawab, sebab itu infak orang.
Saya dah jalankan tugas saya untuk cari buku nak mudahkan tuan-tuan. Itu ialah bahagian daripada tanggungjawab yang kita nak kena jawab depan Tuhan juga. Okay. Ada banyak masjid saya buat macam ni. Saya sikit kecewa lah bila mana dia jadi macam ni. Saya nak mudahkan orang, orang tak hargai benda tu. Tuan-tuan kena tahu, buku-buku ni diinfak oleh orang daripada luar yang negara dia orang tak ada kuliah macam negara kita. Orang Singapura kebanyakannya, orang Thailand. Saya rasa redah hati bila mana cakap benda macam ni. Saya tak nak marah orang, tapi saya rasa kecewa sikit lah. Okay. Bab yang ketiga ialah bantahan ke atas cara. Ada satu masjid, nanti Masjid Alwi, saya akan buat benda yang sama. Jadi saya tak nak benda tu berulang lagi. Sebab tu saya agak skeptik dengan orang yang ambil buku dan dia tak datang. Itu sebab saya cam orang-orang yang follow kuliah saya. Orang yang follow kuliah saya simpan bahagian yang portion dia. Saya tak bagi pada masjid urus. Lepas pada ni yang follow kuliah saya di Masjid Alwi tu, ada buku baru, saya ada cam 2-3 orang pakcik-pakcik yang bawa anak apa semua. Dia nak buku, dia terus minta pada saya. Dia tak perlu pergi ke masjid. Saya ada simpan bahagian sebab saya tahu ini orang yang betul-betul ikut di semua tempat. Saya kenal orang tu, walaupun saya tak bertegur siapa, tapi saya kenal. Saya mengingati dan saya menghargai orang yang ikut kuliah saya di Merata, tambah orang yang berumur. Sebab dia lebih tua daripada saya anggap dia sebagai ayah saya, mak saya, dan dia ikut kuliah saya. Yang mana dia boleh ikut kuliah orang lain yang mungkin lebih baik dan lebih tinggi ilmunya. Okay. Cuma yang ikut, kalau dia nak buku, dia ada. Buku ni pun masih lagi ada, saya simpan. Bagi orang-orang yang nak ikut, dia ada lagi buku. Bagi yang dah ambil, tuan-tuan fikir sendirilah macam mana keadaan hakikat sebenarnya. Okay. Bab yang ketiga ialah bantahan ke atas cara berdalilkan kepada Al-Quran. Okay. Kita tengok pada muka surat yang ke-46. Okay. Muka surat yang ke-46, manhaj ahli sufi dalam berdalilkan nas Al-Quran. Antara permasalahan kepada kelompok-kelompok sufi ini ialah mereka terlalu terbuka dalam menggunakan Al-Quran sebagai hujah untuk menjustifikasi amalan dia orang. Maknanya nak kata amalan dia orang tu betul, amalan dia orang tu benar. Jadi dia guna dalil-dalil yang bersifat separuh masa, lalu dia tampal kepada amalan yang dia orang buat untuk membenarkan amalan tersebut. Pada muka surat yang ke-46, penulis dia letak satu tajuk, manhaj ahli sufi dalam berdalilkan nas Al-Quran. Kita tengok apa dalam tu dia sebut. Dia kata antara manhaj yang digunakan oleh ahli-ahli sufi dalam mencari dalil bagi menjelaskan akidah, ibadah dan tindakan yang dilakukan mereka ialah mengikuti jalan takwil atau apa yang dinamakan oleh mereka sebagai tafsir isyari, iaitu tafsir yang khusus berkaitan dengan ilmu lintasan hati dan fikiran dan ilmu musyahadah dan juga mukasyafah. Poin dia ialah kelompok sufi ni dia ada satu konsep dia panggil tafsir isyari. Tafsir isyari ni menjadi perbahasan di kalangan mufassirin, sabit ataupun tak sabit, untuk kita terima dia sebagai salah satu daripada huraian Al-Quran. Okay. Selain pada tu, apa lagi yang dia sebut? Dia kata ilmu ini tidak diperolehi menurut mereka melainkan dengan perasaan rohani. Maknanya ada spiritual journey yang perlu dilakukan, perjalanan spiritual yang perlu dilakukan. Dan sudah pasti dalam isu ni untuk mendapatkan kedudukan boleh faham Quran dengan kaedah tafsir isyari ni, salah satu kaedah ritual yang dilakukan ialah bersuluk, iaitu menyendirikan diri kita jauh daripada orang lain, jauh daripada orang lain. Okay. Kemudian kita tengok, ia juga bergantung kepada perasaan hati. Manhaj tersebut tertumpu kepada pemalingan nas-nas syarak daripada maksud yang dikehendaki syarak kepada maksud yang mempunyai kemungkinan yang sangat jauh daripada maksud yang dikehendaki oleh syarak, kerana menggunakan lintasan fikiran, was-was dan mimpi yang kosong daripada garis panduan. Maknanya dia nak sebut sini, satu orang yang ada keahlian untuk
mensyarahkan Al-Quran dalam bentuk tafsir isyari ni, memang dia bergantung kepada pertama spiritual journey dia, latihan-latihan dia, suluk dia, apa-apa semua. Yang kedua ialah kekuatan perasaan hati dia. Okey. Maknanya dalam kaedah tafsir isyari yang dipegang oleh kelompok sufi, hakikatnya mereka tidak ada proses yang dinamakan dengan melihat qaul-qaul orang-orang yang awal, iaitu daripada kalangan sahabat. Benda tu tidak diguna pakai. Usul kepada tafsir dia orang tidak ada pada kaedah ini. Mereka hanya mungkin akan tengok qaul-qaul orang yang disangka satu aliran dengan dia, iaitu orang-orang yang memang digelar sebagai ahli sufi. Dan kita pun sebut buku ni bukanlah nak membahaskan semua ahli sufi itu tak betul. Bahkan kalau kita tengok penulis ni pengurusi masjid ni juga. Okey. Penulis ni dia kata bahawasanya ada sekelompok ahli sufi yang menentang apa yang dibawa oleh sebahagian kelompok ahli sufi yang melampau. Sebab tu tajuk buku ni ialah Bantahan Ulama Kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau. Poin dia yang tu. Manhaj dan amalan melampau. Ada orang dia tengok poster gambar saya nak kuliah masjid ni, dia kata tengok golongan ni selalu nak cari pasal dengan geng sufi. Kita dah kata yang kita pertikai ni ialah pada perbuatan-perbuatan yang bersifat melampau, ekstremis, tatrif ada dalam tu. Tapi kalau dia ahli sufi yang baik, dia satu orang yang berjalan dengan jalan yang benar, maka ia tak ada isu. Bahkan kita pun tahu elemen ni memang benda yang ada dalam agama. Perjalanan spiritual, membentuk jiwa untuk dekat dengan Tuhan tu ialah benda yang ada. Okay. Kemudian bawah daripada tu dia sebut hakikat dan syariat. Okay. Hakikat merupakan matlamat yang paling besar dikejar-kejar oleh ahli sufi. Ini ialah percakapan yang selalu diorang akan sebut. Bila mana diorang nak sebut tentang kemuncak mengenal Tuhan, martabat paling tingginya ialah hakikat. Diorang tak akan sebut benda lain. Diorang akan sebut kita ialah golongan hakikat. Kita ialah golongan hakikat. Cuma kalimah ini telah disalahguna dan diseleweng oleh kelompok-kelompok yang tak bertanggungjawab. Termasuklah kelompok yang menjadikan Al-Quran sebagai dalil yang diorang guna untuk lapik sesuka hati. Nanti kita akan tengok contoh-contoh yang dibawa untuk menunjukkan bagaimana diorang salah dalam beristidlal menggunakan Al-Quran. Kemudian apa lagi yang dia sebut? Mereka mendefinisikannya sebagai pencabutan sifat-sifat seorang daripada dirinya dengan memenuhkannya dengan sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang bertindak bagi dirinya dan bukan lagi individu yang bertindak untuk dirinya. Ini seperti mana yang difahami oleh Ibn Arabi. Bila mana satu orang tu mencapai pada kedudukan ni, maka segala tindak tanduknya itu ialah daripada Tuhan. Penjelmaan yang ada pada diri dia ialah lasud dan juga nasud dan juga lahud. Ini ialah unsur-unsur ketuhanan yang ada pada manusia yang dipercayai oleh kelompok ni. Lahud dan nasud ni ialah esen ketuhanan, intipati ketuhanan ada pada makhluk, dan makhluk pun dia Tuhan tu pun ada intipati makhluk. Yang ni ada dalam Kristian hakikatnya. Bila mana dia orang nak jelaskan tentang kedudukan Jesus tu, tapi dia punya orang kata apa, dia punya metodologi dia atau manhaj yang dibawa lebih kurang. Cuma dia taklah kata orang ni Tuhan. Cuma dia sebut, kita boleh tengok kata-kata Ibn Arabi ni, dia kata Tuhan yang bertindak bagi dirinya, muka surat 46 nak masuk ke muka surat 47 tu. Tuhan yang bertindak bagi dirinya dan bukan lagi individu berkenaan yang bertindak untuk dirinya. Dia tu makhluk, tapi tindak tanduk dia tu ialah tindak tanduk yang datang daripada Tuhan. Sebab tu kelompok yang melampau dia akan terus meletakkan inilah utusan Tuhan, inilah wakil Tuhan, dan tidak pelik, bukan satu benda yang mengejutkan bila mana mereka mensabitkan tokoh dia orang yang dia orang angkat sebagai ketua, sebagai Tuhan. Itu benda yang tak pelik. Kalau berlaku lah sampai ke tahap tu, itu bukan benda yang
kita kata tak dijangka, sudah dijangka pun, memang benda tu akan pergi, proses tu dia akan pergi ke arah tu. Okay. Kemudian apa lagi yang disebut? Setengah ahli sufi beranggapan yang dikatakan syariat ialah apa yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Ini pegangan yang dipegang oleh umum ahli sufi. Samalah secara umumnya. Setengah ahli sufi beranggapan yang dikatakan syariat ialah apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya, manakala, sini yang jadi problem, manakala hakikat ialah pengetahuan akal yang dicapai oleh mereka menerusi zauq. Zauq ni ialah satu perasaan dalam yang duduk dalam tu wajd, yang duduk dalam tu kasyaf, yang duduk dalam tu bermacam-macam istilah terma-terma yang sinonim dengan kelompok sufi, yang datang daripada perjalanan latihan-latihan kesufian dia orang. Jadi dia kata sini, orang yang mencapai hakikat ialah pengetahuan akal yang dicapai melalui zauq dan menjadi sebahagian daripada agama tanpa melihat sama ada ia menepati syarak ataupun tidak. Tak tengok lagi dah. Bila mana sampai pada isu hakikat, bahas tentang hakikat, maka syariat punya, dia punya peraturan syariat tidak lagi tertakluk kepada orang yang sedang bercakap pada isu hakikat. Sebab tu dia ada satu teori umum untuk kelompok sufi yang seperti ni. Bila mana orang tu sampai kepada makam hakikat ni, terangkat daripada mereka syariat. Syariat terangkat daripada mereka. Okey, ini ialah benda yang common, biasa, basic untuk satu-satu orang yang ikut aliran sufi yang mula nak start gelong. Dia tak gelong lagi, masih boleh diselamatkan, tapi dia mula nak pergi ke arah-arah yang membimbangkan. Okay. Kemudian dia bawa lagi sini, hakikat di sisi ahli-ahli sufi adalah penyaksian rububiyah Tuhan. Ini dalam risalah Al-Qushairiyah. Al-Imam Al-Qushairi terkenal sebagai tokoh sufi di Mesir yang hebat, dan dia bukanlah daripada kalangan tokoh sufi yang melampau. Cuma dia bawa sini sebagai sokongan kepada pendefinisian hakikat yang difahami oleh orang-orang sufi ini. Manakala syariat adalah arahan pengiltizaman terhadap ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal berdasarkan perintah atau larangan syarak dan juga pengharusan dan pengharaman syarak tersebut. Umum. Apa yang Qushairi sebut pada muka surat 47 ni ialah benda yang okey, tak ada masalah. Kalau orang sufi semua macam ni, secara umumnya okey. Tak ada lah benda yang membimbangkan, tak keluarlah ideologi ataupun tak keluarlah dogma-dogma baru yang mungkin akan melanggar semua keseluruhan apa yang ada dalam syariat tu. Okay. Di sisi ahli-ahli sufi, syariat itu diturunkan menerusi perantaraan para rasul. Manakala hakikat pendekatan tanpa sebarang perantaraan terus menerusi kasyaf atau ilham. Ini umum yang dia bawa. Dia kata di sisi ahli sufi, syariat itu diturunkan perantaraan rasul. Salat, zakat, puasa, haji, ini semua turun melalui perantaraan rasul, iaitu Nabi Muhammad. Manakala hakikat tanpa perantaraan, terus kasyaf, ilham, wajh, itu ialah huraian kepada hakikat. Boleh jadi juga syariat dikaitkan dengan perkara wajib, tegahan, larangan. Ini ialah dia nak bawa pada kita apa konsep syariat dan hakikat yang dipegang oleh kelompok sufi. Kita pun tahu kelompok sufi ni dia ada banyak kategori. Dia ada sufi yang elok, sufi yang pertengahan, dan sufi yang melampau. Dan buku kita ni nak membahaskan kepada sufi yang melampau. Dan benda ni kenapa dibahaskan di sini? Sebab negara kita yang kita duk tinggal dan kita diami sekarang ni ialah negara yang pernah ada kelompok seperti ini, dan mereka bergerak dan masih lagi bergerak. Usaha dilakukan oleh pihak berautoriti untuk terangkan bahayanya fahaman mereka yang kita sebut dengan nama batiniyah, ataupun di Malaysia kita ni lebih dikenali dengan ajaran hakikat insan.
Walaupun benda ni dah lama, tuan-tuan jangan ingat, tak apalah kerajaan dah haram dah, tak ada lah kot orang baca. Tak, ada orang baca. Ada orang kuliahkan buku tu. Ada orang ajar, ada orang jual pun. Cuma mungkin kita tak perasan, mungkin kerana kita sibuk dengan komitmen hidup kita, kita tak ambil tahu pun apa yang berlaku. Ada. Dia ada sampai kepada peringkat forum-forum di media sosial ni, bukan hanya guna Facebook. Dia ada forum-forum khusus. Dia orang ada channel-channel YouTube dia orang, yang mungkin kita tak perasan, membahaskan tentang ilmu hakikat, ilmu syariat, tapi perbahasan ialah perbahasan yang memang cedok 100% daripada batiniyah yang ditentang oleh Imam Ghazali melalui kitab dia Fadaih Batiniyah tu. Imam Ghazali waktu dia muda ni, dia lawan kelompok ni. Sebelum di akhir hayat dia start tulis Ihya Ulumuddin tu, waktu dia muda, waktu dia duduk di kampung dia, di kawasan dia, dikelilingi oleh orang-orang yang cuba menormalisasikan amalan-amalan sufi, ritual-ritual sufi ni. Fadaih Batiniyah ni tak tebal pun, nipis je. Cuma saya rasa tak ada lagi terjemahan dalam bahasa Melayu. Orang kuliah ada, orang kuliah kan ada. Cuma dia antara buku yang jarang diangkat oleh pengkagum Imam Al-Ghazali di Malaysia ni pun. Orang selalu quoting perkataan daripada Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali. Orang duk quoting yang tu. Tapi bila mana sampai kepada tersebarnya amalan-amalan, kepercayaan-kepercayaan, ideologi-ideologi yang mirip ditentang oleh Imam Ghazali dalam kitab dia Fadaih Batiniyah, tak ada bunyi apa pun. Bahkan dianggap orang yang cuba nak angkat benda ni sebagai orang yang cuba nak pecah belahkan umat ni, menambahkan perbalahan demi perbalahan. Kita kena tahu, ini ialah bab berkaitan dengan akidah. Kita tak boleh menghuraikan apa-apa berkaitan hakikat tanpa dipandu dengan panduan yang jelas. Cuma umumnya saya tak nak baca dah apa lagi yang dia sebut daripada bab hakikat dan syariat ni. Saya nak sebut sini ialah yang nak difokuskan oleh penulis ialah golongan yang memahami hakikat ni ialah satu bidang ilmu yang berpisah daripada syariat, yang tidak bergabung sekali pun dengan syariat. Bahkan dia pergi lebih teruk, dia menghina orang yang duduk dalam lingkungan syariat. Sebab tu orang yang baca buku Hakikat Insan ni, buku Hakikat Insan ni tuan-tuan, kalau simpan dalam rumah, kalau tuan-tuan bukan ahli akademik, bukan pengkaji, salah. Kalau ikut undang-undang dan akta dia lah. Tapi orang yang buat undang-undang pun, dia pun tak larat nak mari cek dekat rumah kita ada ataupun tidak buku tu. Cuma nak katanya orang yang baca. Saya pernah baca, sebab buku ni ada disimpan di setengah perpustakaan untuk kajian perpustakaan universiti. Di awal-awal buku tu, mukaddimah tu, dia telah melakukan pelecehan kepada orang-orang yang diorang golongkan sebagai orang syariat. Antaranya ialah orang-orang berautoriti yang jaga agama, mufti-mufti, jabatan agama. Dia kata ini ialah orang-orang yang bermata ikan kering, yang hanya sibuk dengan salatnya, sibuk dengan zakatnya, sibuk dengan puasanya, tapi tidak memerhatikan kepada keadaan hatinya. Oh, cakap pandai. Nak kata dia punya lenggok bahasa tu sedap. Baca lagi perenggan satu lagi. Dia kata ketahuilah, segala ilmu yang ditinggalkan oleh para nabi itu boleh diwarisi oleh umatnya. Setakat tu okey lagi. Tiba-tiba dia kata, ketahuilah bagaimana Nabi Sulaiman boleh memahami bahasa haiwan. Ianya teknologi yang tidak terhenti pada Nabi Sulaiman, tapi kita pun boleh dapat. Dia dah lain dah. Dia dah langgar dah. Konsep mukjizat, karamah dah langgar dah. Dia cuba nak pergi ke arah tu. Dia kata bagaimana Nabi Daud boleh membentukkan besi, melembutkan besi. Ini ialah cara dia nak kita jinakkan hati untuk dengar apa lagi yang dia nak cakap. Sebab manusia kalau promote, marilah dengar benda ni pahala, payah. Dengan syaitan yang beranak pinak tak berhenti ni, payah kita. Jadi dia kena promote cara lain. Dia kata, tahu tak Nabi Sulaiman, dengar tak cerita Nabi Sulaiman yang dia ni boleh faham bahasa semut? Kalau masuk geng kita ni benda sama kita dapat. Lain. Lama dah saya ni nak belajar bahasa Arab pun malah nak belajar bahasa semut pula.
Bahasa Quran pun tak reti, sibuk nak belajar bahasa semut. Semut tak peduli pun hang. Okay, itu benda yang dia kena tahu. Kadang-kadang dia tertipu dengan benda tu. Dia kata apa? Dia jinak. Tuan-tuan baca. Kalau tuan-tuan berani baca dan tak kena tangkap tak apa. Tapi nak masuk universiti, ada setengah universiti dia simpan. Macam UM dia ada simpan. UKM dia ada simpan. Di universiti-universiti ni dia ada. UM saya tak pasti. Cuma universiti yang sinonim dengan pengajian Islam, UIA apa semua, dia ada simpan untuk kajian ahli akademik. Termasuklah buku-buku Syiah pun, kata apa, buku-buku induk kelompok Syiah pun disimpan untuk tujuan kajian. Cuma kalau kita nak simpan sebagai persendirian, kita kena mengesahkan kita tu ahli akademik dulu. Sebab tu ada kes, ada satu orang, dia ni pelajar postgraduate satu universiti, dia simpan banyak buku-buku berkaitan dengan Syiah. Dan juga buku-buku yang sinonim kepada kelompok-kelompok ekstremis di setengah-setengah tempat. Kena tangkap dia. Sangkut dia dengan counter terrorism. Dengan sebab orang sangka dia ni orang yang terpalit dengan ajaran-ajaran seperti itu. Sebab apa dia tak buat declaration dengan Kementerian Dalam Negeri buku yang dia simpan. Kita kena tahu benda tu ada akta di negara kita. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok percetakan Quran ni pun ada akta. Dia punya cop belakang tu, Quran yang ada dekat masjid ni, dia ada cop belakang daripada KDN. Kita ada lajnah pentasheh kita. Alhamdulillah kita di Perlis ni, sebahagian besar asatizah di Perlis ni ialah anggota kepada lajnah pentasheh Al-Quran tu. Cuma nak kata dia, ada orang yang tak tanggungjawab cuba nak palsukan cop tu. Macam-macam idea nak bagi Quran ni tak dipalsukan. Cuma kadang-kadang terlepas juga. Antaranya lah Quran yang ada tagging kat tepi ni. Tuan-tuan mungkin pernah tengok orang jual Quran, kedai-kedai Quran yang ada tagging kat tepi ni. Tagging ayat untuk menenangkan hati. Saya tak perhati sangat tagging dia apa. Cuma yang saya dapat penerangan daripada KDN, Quran ni masih lagi belum mendapat keizinan percetakan daripada Kementerian Dalam Negeri. Mungkin taklah kata cetakan dia tu tak betul ataupun itu ialah Quran untuk kelompok sesat. Cuma mungkin dia orang tak larat nak langgar birokrasi yang berbagai-bagai nak boleh sampai kepada sah tu. Cuma nak kata sampai tahap tu di negara kita ni dia ada akta. Cuma tetap juga dijual. Tuan-tuan tengok dalam Shopee ni bersepah buku Hakikat Insan dijual dengan cetakan yang berbagai-bagai. Cetakan sejilid ada, 2 jilid ada. Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif ni ialah kitab yang mengandungi mantra-mantra sihir. Terjemah dalam bahasa Melayu Jawi dan dijual. Yang diterjemah dengan nama Pati Rahsia. Orang jual dan orang beli dan orang amalkan dalam tu. Ini juga antara buku-buku yang something lah. Okay. Cuma nak katanya, sebab apa nak cakap bab ni? Sebab apa ada orang kaji bab ni? Sebab negara kita menerima juga kedatangan dan juga ramai juga orang yang ikut. Sebab tu saya buat pendedahan benda ni, saya cerita antaranya ialah ajaran kerajaan langit yang dibawa oleh Ayah Peng yang aktif di satu negeri. Jabatan Agama negeri tu ligan saya sampai di Perlis ni nak dapatkan maklumat. Dia dibayar gaji, dia tak cari pula maklumat. Itu kadang-kadang kita pun nak kata apa, nak counter ni. Sepatutnya dia kena ligan yang duk buat madrasah dalam hutan tu lah. Saya tak nak cerita lebih-lebih, nanti orang kat pula kena ligan pula sekali lagi. Saya penat dah kena ligan ni. Saya banyak kerja lain lagi. Kerja kita bukan nak mengadap muka dia orang je. Okay. Cuma nak katanya 2 kali surat sampai nak suruh kita mengadap. Dah lah jauh negeri tu. Duit minyak pun tak bagi. Kalau Perlis panggil orang, dia bagi tiket. Negeri tu panggil orang, panggil air liur je. Kata cerita duit banyak negeri tu. Kena bagi duit sikit. Saya boleh bagi maklumat, saya boleh bagi kerjasama kalau dia nak. Okay, tapi tak bersungguh. Padanlah kalau semakin subur pun, walaupun Ayah Peng tu dah mati, bahan tanah dah pun orang kata. Cuma nak katanya kita tak tahulah apa yang realitinya berlaku, tapi dia masih lagi ada pengembangan. Pengembangan tu duk ada. Okay. Salah satunya ialah yang selalu dibawa oleh kelompok-kelompok ni dalam kuliah-kuliah dia orang, dalam lesson yang dia orang bawa, pengajaran dan pengajian dan pengajaran yang dia orang sampaikan ialah tafsiran Al-Quran yang menyeleweng. Okay. Kita tengok muka surat yang ke-49.
beberapa contoh tafsiran ahli sufi terhadap beberapa nas Al-Quran. Antaranya firman Allah Azza wa Jal, sanuqri'uka fala tansa. Ini ayat daripada surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Kata Al-Junaid, ditanya tentang makna, ni muka surat 50, ditanya tentang makna ayat di atas, beliau menyatakan jangan lupa beramal dengannya. Tu je huraian dia. Junaid Al-Baghdadi, dia macam tak berapa clear. Jangan lupa beramal, beramal dengan apa? Okay. Tentang firman Allah Ta'ala, wa darasu ma fih, ni surah Al-A'raf 169. Maksudnya, dan mereka pula telah mempelajari apa yang terkandung di dalamnya. Al-Junaid menyatakan mereka meninggalkan beramal dengannya. Orang yang bertanya itu menjawab, mudah-mudahan Allah tidak merosakkan mulut Tuhan. Maknanya Junaid Al-Baghdadi ni, ialah dia satu orang yang kuat beribadah. Kalau kita baca dia punya diri dia lah, tapi dia punya huraian terhadap Al-Quran memang merapu. Sebab dia sangka apa yang dia huraikan tu ialah daripada ilham yang Tuhan beri pada dia. Tapi ni tak brutal lagi, umum lagi. Dia kata tu, jangan lupa beramal dengannya. Oh, mudah tafsir Quran macam tu. Orang tafsir Quran ni cari riwayat qaul sahabat menerangkan maksud ayat tu. Tiba-tiba dia bagi conclusion mudah. Mereka meninggalkan beramal dengannya. Tu je. Bila mana orang minta, apa maksud? Wa darasu ma fi. Saya kata pengalaman peribadi saya jumpa dengan orang yang memang associate dengan fahaman ini, masih hidup-hidup lagi. Tapi dia bukan orang yang ada jawatan tinggi lah, tapi dia selalu bercakap dengan ni, dan kita boleh trace dia memang ikut dan dia follow pengajian-pengajian yang tak jelas ni. Bila mana saya duduk bincang pada waktu duduk makan, dia ni ada kedai makan lah. Dia jual, orang kata apa, makanan pagi, makanan petang, tapi bukan di Perlis lah, di negeri lain. Sebelum saya datang Perlis lagi. Okay. Bila mana kita bincang, sampailah perbincangan saya tu dengan kawan saya ni ialah berkenaan dengan hadis Nabi, iaitu hadis Jibril. Yang Nabi ditanya oleh Jibril yang menyerupai manusia tu tentang beberapa soalan. Mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan. Itu hadis tu. Apakah Islam, apakah iman, apakah ihsan? Bila mana Nabi jawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan ialah melihat Allah seakan-akan kamu tengoknya. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tak dapat rasa kamu melihat Tuhan, kamu hadirkan diri kamu seakan-akan kamu diperhatikan oleh Tuhan. Hadis tu ialah hadis yang jelas, sahih hadis tu. Nabi nak sebut pada kita maqam ihsan. Ihsan ni memang ianya satu elemen spiritual dalaman. Dia tak boleh digarap dengan hanya latihan luaran semata-mata. Dia perlukan penelitian, perlu banyak merenung, dia akan dapat benda tu, perasaan. Sebab tu ada asar yang disandarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni selepas kewafatan Nabi, antara kebiasaan dia banyak tunduk je dia. Sehingga ada sahabat dan tabi'in tanya, ya Khalifatul Rasul, itu gelaran Abu Bakar, wahai pengganti Rasulullah, kenapa kami tengok kamu ni tunduk? Lepas tu kalau orang suruh dongak langut tengok ke atas, dia cepat-cepat tunduk ke? Dia kata, aku segan nak tengok ke atas. Itu ialah orang yang, orang kata apa, jiwa dia, diri dia, dia sampai pada satu makam, dia jadi macam tu. Dan dia pun tak suruh orang-orang yang tengok perbuatan dia tu follow dia. Itu ialah bagi diri dia. Dia rasa kalau dia angkat langut kepala ke langit ni, macam sombong dengan Tuhan. Dia rasa, dia tak kata pun tengok orang-orang yang langut tu semua sombong semua tu. Dia tak kata pada orang lain, cuma dia pakai pada diri dia. Kalau benar asar ni lah, wallahu a'lam, sebab asar ni pun saya tak cek tengok asar ni betul atau tidak. Dia katakan yang tanya tu ialah Abdullah bin Mas'ud. Kenapa tak tengok ke atas, tengok bawah selalu? Ini ialah asar-asar yang terlepas. Dia sama macam
orang kata Ali bin Abi Talib ni kenapa lekat gelaran karramallahu wajhah, Allah Ta'ala muliakan wajah dia. Kan sebahagian orang bila mana sebut nama Ali, dia akan sebut karramallahu wajhah, dia tak sebut radhiyallahu anhu. Sebenarnya dua-dua boleh guna, dua-dua ada sejarah yang tersendiri kenapa lafaz tu lekat. Cuma ada orang percaya, dan ada orang riwayatkan kata Ali bin Abi Talib ni Tuhan berikan gelaran tu lekat pada dia kerana dia ni tak pernah melihat kemaluan dia sekali pun dalam hidup dia. Benda ni telah disangkal oleh ramai tokoh-tokoh pengkaji lah. Sebab ada sebahagian orang dia bawa cerita ni, lalu dia kata sebenarnya banyak tengok kemaluan ni apa semua bukan benda yang elok. Kita akui benda tu ialah aurat. Satu, tak ada faedah. Saja-saja tengok, tak tahu nak buat apa dalam masjid, kuliah tak ada, tengoklah kain sendiri, tak ada kerja. Apatah lagi tengok yang orang. Okay. Cuma nak katanya, nak sabitkan benda tu betul ataupun tidak daripada Ali bin Abi Talib, ada yang jawab. Sebab ada orang-orang sufi dia jadikan benda tu sebagai salah satu training untuk bagi dekat dengan Tuhan. Tak tengok dia. Waktu dia nak beramal, ada satu orang tokoh dia persoalkan benda ni, dia kata waktu dia nak beramal dengan hadis Nabi, Nabi kata 5 daripada fitrah kebersihan manusia ni ialah membersihkan bulu ari-ari, salah satunya iaitu bulu kemaluan. Macam mana dia nak beramal dengan hadis tu kalau dia tak tengok? Walaupun pisau cukur pada zaman sekarang dia mungkin safety tinggi, tapi tak kena gaya boleh melecet juga tu. Macam mana dia nak beramal dengan yang tu? Itu antara argumentasi yang diberikan. Cuma nak katanya tak perlu sampai kepada tahap tu. Sebab tu Syekh Jamil Zinu ni salah seorang daripada tokoh besar di Mekah, dah meninggal pun. Dia ni ialah mantan sufi. Dia selalu sebut dalam buku-buku dia, waktu dia tinggalkan sufi dia dan dia aktif mengajar di Mekah, dia join dengan masyayikh-masyayikh di Mekah ni, termasuklah Masjidil Haram pun, dia banyak kena hentam dengan kawan-kawan lama dia. Antaranya dia dedahkan cerita macam mana nak membuang kesombongan dalam hati kita ni ialah latihannya kita bawa satu bakul, dalam bakul tu ada makanan tu kita packing kecil-kecil untuk bagi ke orang, tapi kita minta pada orang yang kita nak bagi makanan tu, kacang ke apa ke, arak ni mukassarat ni kacang lah, okay, bagi. Waktu bagi tu syarat dia kena ludah muka kita dulu sekali, nak bagi tak sombong. Ada sebahagian orang yang ikut tok guru yang suruh macam ni, dia ikut, dia buat. Bila mana dia keluar pagi, bawa bakul bagi makanan, dia minta, dia jumpa budak-budak, dia bagi, ambil makanan ni, tapi ludah muka saya dulu. Budak-budak pun ludah, bukan benda kena bayar pun. Ludah kawan tu, ludah bagi dengan package hingus kau punya atas muka kawan tu. Kawan tu balik petang dalam keadaan gembira sebab dia rasa sombong dia dah hilang. Itu tadrib, latihan yang disangka sebagai latihan nak buang sombong. Ini bahaya benda-benda saya. Nabi sendiri sebut sombong ni kalau ada dalam hati tak dapat masuk syurga. Tapi Nabi tak kata latihan kesombongan sampai seperti itu. Kan ada cerita-cerita yang orang selalu sandarkan kepada Imam Al-Ghazali contohnya. Imam Al-Ghazali ni waktu dia nak belajar ilmu hakikat, orang beritahu dekat dia, tok guru hakikat ni ialah tukang kasut yang duduk di jalan-jalan, di tempat yang dia duduk tu lah, di Iraq apa semua tu. Waktu tu Imam Al-Ghazali dah berada pada kedudukan qadhi lah. Dah tulis kitab Al-Mustasfa. Ini antara kitab usul fiqh yang besar oleh Imam Al-Ghazali. Cuma waktu tu dia rasa macam bergelumang dengan hukum orang ni, urusan-urusan qadhi ni, dia rasa macam menambah kesombongan. Jadi nak pergi kepada bidang ni pula. Dia jumpa dengan orang kata apa, dengan tok guru tu. Tok guru tu dia katakan tukang kasut. Tok guru tu kata boleh belajar dengan aku dengan syarat dia, kamu pergi sembelih lembu dulu, keluarkan hati lembu tu, lepas tu kandar hati lembu tu, kandar buah atas bau. Tapi waktu kandar tu kena pakai baju kebesaran seorang qadhi.
Jangan pakai baju kerja berat ni. Pakai baju kebesaran qadi. Adalah kot jubah dia yang berlapis. Pakai yang tu heret keliling pasar ni. Dan dikatakan Imam Ghazali buat. Bila mana Imam Ghazali buat, orang-orang yang tak tahu apa ni pun ketawa. Tengok qadi gaji mahal, dia buat kerja tarik hati lembu. Apa punya qadi? Bodoh punya qadi. Nak suruh orang kata macam tu, barulah kamu boleh berkeahlian nak belajar dengan aku. Wallahu alam, saya tak tahu cerita ni betul ataupun tidak. Tapi kalau tara ni lah tadrib dia, tadrib ni maksud dia latihan, susah. Ianya bukan benda yang realistik dengan apa yang berlaku. Sebab kita kena tahu, golongan-golongan yang duk bawa cerita ni pun, waktu tak puas hati dengan orang, sewelkan orang, gilakan orang, setan kau tak mudah juga. Sebab tu tahu-tahu tengok pendedahan Naqsyabandi. Bila mana kita buat apa nama ni, kita buat tu dulu, kita buat macam debat dulu, Ustaz Salman Ali terangkan di Unimed dulu. Bila mana nak terangkan Naqsyabandi punya essence intipati ni, Syekh Nazim Haqqani ni, dia punya pembawa dia ni, bila mana dia dengar panel Akidah Jakim, waktu tu yang jadi panel Akidah Jakim ialah Prof Basri juga salah seorang. Panel Akidah Jakim waktu tu membentangkan pada sekitar tahun 2001 kalau saya tak silap kot, ataupun 2010, boleh cek balik lah, fatwa mengharamkan pengamalan tarikat Naqsyabandi Al-Haqqani yang dibawa oleh Nazim Haqqani daripada Cyprus tu. Waktu dia dapat berita tu, dia terus buat deklarasi kepada semua pengikut Naqsyabandi Haqqani di seluruh dunia. Kita kena tahu dia punya pengikut ramai, terutamanya di Eropah, di Spanyol ramai. Dia kata itu semua ialah buaya-buaya yang laparkan kematian. Dia kata pada JK panel akidah kita. Dia duk ajar dia punya orang yang ikut dia, kita jangan mudah kata ke orang, hati kena lembut. Kena orang kata kat dia kata kita buaya. Itu yang kata tadrib yang luar biasa, latihan yang luar biasa. Dia orang kata apa, tak tally dengan apa yang berlaku. Yang macam tuan-tuan tengok kan, sehari dua ni kan, ada satu orang Tok Guru tu teruk dah kena tu, tak tahulah. Tapi jenis hati kering ni dah biasa kena hentam ni, kadang-kadang dia buat bodoh je, nanti sampai satu masa nanti ada isu, dia sentuh balik. Dia boleh kata ke Dr. Yusuf Qaradawi tu macam tak ada apa, macam lekeh benar Yusuf Qaradawi tu. Cuma kita boleh tengok inilah karakter. Tapi dia tu promote, siap buat daurah berkenaan dengan adab. Ini ialah benda yang tak tally. Apa yang dia suruh dengan apa yang dia represent pada orang berbeza. Okay. Kemudian kita tengok pada muka surat 50 tu tentang ayat inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin, surah Al-Hijr ayat yang ke-75. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya balasan azab yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi orang yang kenalkan sesuatu serta memerhati dan memikirkannya. Abu Sa'id Al-Kharraj menyatakan makna al-mutawassimin adalah orang yang mengenal tanda, iaitu orang yang arif tentang titik-titik hitam yang berada di dalam hati dengan cara pembuktian dan tanda-tanda yang dizahirkan kepada dua golongan daripada kalangan para walinya dan juga musuhnya. Tengok cara dia terjemahkan al-mutawassimin, iaitu orang yang tahu tanda. Padahal orang yang tahu tanda kebesaran Tuhan umum je ayat tu. Tiba-tiba dia kata yang tahu tanda ni ialah wali-wali yang ada kasyaf, yang boleh mengenal pasti bintik-bintik hitam dalam hati satu orang tu. Ini adalah contoh penghujahan dengan Al-Quran dengan cara yang tak terkawal. Kemudian muka surat 51, firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku daripada perbuatan menyembah berhala. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang makna jauhkanlah daku dan anak-anakku daripada perbuatan menyembah berhala, ialah Ibrahim menunjukkan kepada emas dan perak kerana martabat kenabian lebih mulia daripada dibimbangkan akan timbul i'tiqad ketuhanan
terhadap kepada sesuatu batu tertentu. Yang ni tak tahu Imam Ghazali quote daripada mana. Maknanya dia buat test pada anak dia, letak emas, letak perak untuk tengok kecenderungan dia di mana. Ataupun sebab masa tak banyak, kita akan tengok pada kali yang akan datang. Cuma saya nak bagi contoh yang paling dekat dengan kita. Kalau tuan-tuan tengok Muhammadiyah di Indonesia ni, yang diasaskan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1908 kalau saya tak silap. Dia lebih kurang dengan penubuhan Maid ni hampir 100 tahun. Dua-dua entiti ni adalah entiti yang dah berusia 100 tahun. Okay. Tuan-tuan tengok filem Sang Pencerah tu, tuan-tuan boleh dapat peristiwa ni. Iaitu ketika mana nak buat pembetulan balik kiblat Masjid Gede Kauman. Gede itu besar dalam bahasa Jawa. Masjid besar Kauman. Saya sampai dengan rombongan Datuk Mufti masjid ni. Masjid itu telah berlaku salat dalamnya dengan kiblat yang salah puluhan tahun. Bila mana dia buat conference, macam conference lah kita kata, nak betulkan balik kiblat yang kita menghadap ni salah. Kita menghadap ke barat. Barat Indonesia ialah India, bukan Arab Saudi. Kena naik sikit 2-3%, baru betul menghadap ke Mekah, baru betul menghadap ke Hijaz. Ada satu orang kiai yang dengar, dia pun baca ayat Quran. Allah Ta'ala sebut, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Di mana saja kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Tak payah kalut dengan kiblat. Betul. Hadap mana-mana sama. Tengok, itu contoh pendalilan yang salah. Ayat tu cerita lain. Ayat tu bukan cerita tentang nak salat ni menghadap mana-mana. Ayat tu nak cerita tentang hakikat hidup di dunia. Kat mana je kamu nak lari daripada pemerhatian Tuhan, Tuhan akan tahu benda tu. Tapi dia guna dalil tu, dia baca dengan slang Jawa dia. Tuan-tuan tengok cerita tu. Dia baca slang Jawa dia, Jahannam ayat Quran tu. Pangan nama tuwallu fasama wajhullah. Ayat tu fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Cuma saya nak kata itu contoh. Contoh, orang kata apa? Dia punya pendalilan yang salah. Ayat tu bukan nak kata kiblat tak valid. Sebab kita kena tahu, kita baca Quran, Allah Ta'ala sebut, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tetapkan wajahmu ketika mana salat menghadap pada mana-mana bahagian di Masjidil Haram, iaitu di Kaabah Al-Musharrafah. Cuma nak katanya benda ni ialah benda yang pekat dalam masyarakat kita, terutamanya Nusantara ni. Sebab apa? Sebab adanya elemen Hindu lama yang memang ada intipati jenis ketuhanan yang macam ni, iaitu ketuhanan yang bersifat membesarkan spiritual apa-apa semua ni, dia boleh padu dengan batiniah yang dibawa daripada tempat lain masuk tempat kita. Itu benda yang kalau kita tengok kajian sejarawan di negara kita pun macam itulah. Kenapa ada asimilasi daripada agama lama ke agama baru? Agama lama kita Hindu, Buddha, tanah Melayu dulu. Ada beberapa amalan spiritual dalam Hindu dan Buddha ni yang boleh masuk dengan kesufian-kesufian yang melampau ni. Sebab itulah benda tu diterima. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kali yang akan datang, masih lagi pada bahagian ni, iaitu contoh-contoh ayat Al-Quran yang disalah tafsirkan oleh kelompok-kelompok sufi. Jadi kita berhenti pada muka surat 51. 51 pada ayat 35 surah Ibrahim tu. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.